Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita malam, usaha untuk membendung maklumat dan siaran provokatif serta palsu dalam media sosial terus menjadi tumpuan kerajaan bagi mengekalkan keutuhan perpaduan masyarakat di Malaysia, terutama di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kemunculan platform internet dan media sosial pada masa kini telah memudahkan penyebaran maklumat dalam pelbagai bentuk kepada masyarakat. Katanya, ia adalah perkembangan yang baik dalam era teknologi, namun boleh menjadi pedang bermata dua yang boleh membina atau memusnahkan. Fake news, false information, half-truths are now flying around in the social media with little sense of responsibility and journalism's ethics. This is an issue that the current unity government through the Digital Communication Ministry is trying to address by engaging with the service provider like TikTok and Facebook to stem provocative and faking postings. Not all social media practitioners though are not well-meaning people. Many people make beautiful and informative postings to share information with others in the cyberspace. This is a service to the community at large which should be emulated by other users. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian semasa Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2022 edisi ke-34 di Miri pada Jumaat. KJA 2022 diadakan untuk menghargai karya-karya cemerlang yang dihasilkan oleh para wartawan setiap tahun bagi mengiktiraf sumbangan peranan dan jasa pengamal media yang diakui mencapai tahap terbilang dalam kerjaya kewartawanan mereka. Pada tahun ini, sebanyak 461 penyertaan telah diterima, meningkat kira-kira 34% berbanding hanya 344 penyertaan pada tahun lepas. Sebanyak 11 kategori dipertandingkan menawarkan hadiah wang tunai berjumlah keseluruhan RM250,000 untuk para pemenang. Keperkembangan di Sibu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah menggesa kesemua 55 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK di Sarawak mencapai penarafan 5 bintang pada 2023 kerana ia merupakan salah satu langkah kehadapan bagi pertubuhan tersebut yang turut merangkumi pendaftaran penuh orang kelainan upaya OKU. Katanya pada masa ini sebanyak 32 PPDK telah diberi penarafan 2 bintang, 4 dengan 3 bintang dan 19 dengan 4 bintang. Katanya pada masa ini sebanyak 32 PPDK telah diberi penarafan 2 bintang, 4 dengan 3 bintang dan 19 dengan 4 bintang. Katanya antara kriteria untuk mencapai penarafan 5 bintang adalah dengan menaik taraf pengurusan dan operasi, keuangan dan perkhidmatan di setiap PPDK. So dengan penarafan ini kita harap ya, setiap PDK 55 kesemuanya tahu di mana kedudukan mereka. Yang penting ya, melalui strategi penarafan ini kita mahu melihat PPDK di Sarawak adalah PPDK yang berkualiti. Dan dengan itu tadi hasilnya sudah diketahui. 32 buah PPDK telah mendapat penarafan 5 bintang, 32. 19 4 bintang, manakala 4 PDK mendapat 3 bintang. Beliau berkata demikian dalam ucapan Majlis Perasmian Program Mini Carnival PPDK Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Sibu pada Jumaat. Tambahnya, setiap PPDK perlu mempunyai satu kepakaran sama ada ahli fisioterapi, ahli pertuturan atau ahli terapi cara kerja dan telah disahkan mempunyai kepakaran dalam pentadbiran dan pengurusan PPDK masing-masing. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu pihaknya telah memulakan proses pencarian bakat dalam kalangan PPDK bagi mencapai misi merampas semula kejuaraan pada SUKMA pada 2024. Baru-baru ini kita telah menyertai sukan iaitu para SUKMA
dan harapan kita untuk menjuarai para sukma untuk kali ke-14 tidak tercapai. Jadi postmortem yang yang telah saya arahkan dilakukan ialah kita buat postmortem persediaan 2 tahun untuk memastikan kita dapat merampas kembali kejohanan untuk para sukma pada tahun 2024 nanti 2024. Menurutnya, beliau juga telah mengarahkan supaya postmortem dijalankan bagi memastikan kontijen Sarawak dapat merampas kembali gelaran kejuaraan. Pada termasya para sukma di Kuala Lumpur baru-baru ini, kontijen Sarawak menduduki tempat kedua dengan kutipan 50 emas, 47 perak dan 49 gangsa daripada 10 acara sukan. Selanjutnya, usahawan tani digesa agar meningkatkan kualiti produk untuk melariskan perniagaan mereka. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Martin Ben berkata, peningkatan kualiti dan pembungkusan produk sangat penting untuk membolehkan produk mereka menembusi pasaran luar. Jadi saya berharap kepada semua peserta agar terus meningkatkan kualiti dan pembungkusan masing-masing agar dapat terus berdaya saing dengan produk-produk yang ada di luar sana. Ini kerana untuk menembusi pasaran luar seperti Semenanjung ataupun luar negara, perkara ini amat penting. Berucap pada Majlis Peresmian Karnival Usahawan Tani 2022 pada Jumaat, beliau menambah Sarawak menyasarkan menjadi negeri pengeluaran agro makanan bernilai tinggi dan berskala komersial menjelang tahun 2030. Terdahulu, beliau telah mengadakan walkabout dengan mengunjungi semua gerai di karnival tersebut. Karnival itu dianjurkan oleh Jabatan Pertanian Sarawak dan akan berlangsung selama 3 hari bermula 9 Disember. Beralih dengan laporan di Sibu, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana khas yang dikenali sebagai Dana Pemudah Cara untuk menggalakkan kesedaran tentang kepentingan warisan seni dan budaya. Ketua Seksyen Seni, Budaya dan Warisan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak (MTCP), Dr. Elina Chai Chin Fen berkata, dana tersebut akan membantu merangsang pemulihan sektor warisan seni dan budaya di Sarawak selepas pandemik COVID-19. This year, our government, Sarawak government has allocated a special fund known as the Facilitation Fund to help promote awareness on the importance of arts, culture and heritage. So this fund is only for 2022. Okay, it is to stimulate the recovery of heritage, arts and culture in Sarawak from the impact of the COVID-19 pandemic. Okay, and the fund also help to enhance the capacity building. That's why we support the programs, involving youths, on talks, on all these workshops, all right. Menjelang dalam sidang media pameran fotografi Ukit Blue di Sibu pada Khamis, beliau menambah semua budaya dan tradisi etnik Sarawak mesti dirakamkan dalam gambar atau video agar ia boleh menjadi sumber rujukan generasi muda. Dr. Elina turut merakamkan penghargaan kepada Persatuan Fotografi Sibu SPA yang mendokumentasikan budaya dan tradisi suku kaum Ukit dengan merakam gambar mereka supaya dapat diperkenalkan kepada masyarakat dalam dan di luar Sarawak. Majlis Perasmian Pameran Fotografi Budaya Etnik Ukit akan diadakan di Universiti Teknologi Sarawak UTS pada 27 Disember ini dan bakal dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Mebafakta. Salam UKAS.